Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad nabiyyina wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillah muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini seperti yang kita rancangkan, kita akan menyambung bahagian yang kedua, sinopsis juzuk yang ke-23, seperti mana yang kita telah pun sama-sama melalui pada bahagian yang pertama. Kita lihat terlebih dahulu komposisi bagi juzuk yang ke-23, kemudian kita terus kepada surah untuk bahagian yang kedua pada malam ini. Komposisi juzuk yang ke-23 seperti yang kita telah pun sebut pada hari sebelumnya adalah terdiri daripada 4 surah. Surah Yasin, surah Safat, surah Sad dan juga surah Al-Zumar. Alhamdulillah, pada hari yang sebelumnya kita telah selesai pada bahagian yang pertama, surah Yasin dan juga surah As-Safat. Malam ini kita akan masuk kepada surah Sad, 88 ayat bagi surah Sad dan juga 31 ayat bagi surah Az-Zumar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada Quran terjemahan, tuan-tuan ada mushaf, maka tuan-tuan boleh buka surah Sad pada halaman 453 dan juga surah Az-Zumar muka surat 458. Kita terus kepada segmen bagi surah Sad. Kita tengok segmen bagi surah Sad. InsyaAllah. Okey. Kita tengok dekat surah Sad. Surah Sad. Baik. Nota telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh tuan-tuan merujuk kepada segmen juzuk yang ke-23 bagi surah Sad. Okay, kita lihat. Okey. Pertama-tamanya kita sebelum masuk kepada segmen ayat, kita lihat terlebih dahulu tujuan bagi surah Sad. Okay. Dari sudut penamaan surah itu adalah surah yang dikaitkan dengan salah satu daripada huruf abjad, iaitu huruf Sad. Apa makna Sad? Yang jelas, yang terang, ia merupakan salah satu huruf hijaiyah yang 28 lah. Tapi maksud sebenar-benarnya Sad, Allah saja yang maha mengetahui makna Sad itu apa. Okay, tapi dari sudut hikmah, sudah pasti ada hikmah penggunaan huruf Sad di dalam surah Sad. Okay. Tidak ada mana-mana penggunaan huruf-huruf abjad di dalam permulaan surah-surah Al-Quran, mesti dia ada hikmahnya. Okey. Surah Sad ini, ada para ulama mengatakan ia sangat dekat dengan perkataan sabar. Sad kan huruf pertama kalau dalam tulisan Arab,
Kalau kita nak eja kalimah sabar, sad, ba, ra, sabar. Itu ada para ulama mengatakan sad ini juga sebenarnya merujuk kepada sabar. Okay, jadi nanti kita akan lihat adakah benar sad, huruf sad itu merujuk kepada sabar. Okay. Kita terus pergi kepada tujuan surah Sad. Tujuan surah Sad ini seperti mana yang diusulkan oleh Al-Fadhil Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau mengatakan surah Sad ini surah yang Allah nak memerintahkan tentang sifat sabar di dalam menyampaikan peringatan dari Al-Quran seperti mana sabarnya orang-orang yang lawan ayat-ayat Quran. Maknanya orang yang membantah, mengingkari ayat Quran ni, mereka juga sebenarnya sabar tau. Maksudnya mereka ni bersabar mempertahankan kepercayaan mereka tu dengan penuh kesabaran. Maksudnya mereka takkan, soalannya mereka tak nak terpedaya, mereka tak nak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh mereka mengubah cara ibadah mereka. Jadi surah Sad ini dengan huruf Sad itu sendiri, bunyi dia pun dah beza dengan bunyi huruf Sin kan. Agak lembut bunyi, tapi kalau Sad bunyinya besar kan. Ada kaitan dengan sabar. Maka kata Dr. Ali Hassan Arfan, surah Sad ini surah yang menyampaikan siapa-siapa yang menjadi pendakwah. Tambah-tambah lagi surah ini diturunkan kepada Nabi SAW, kepada umat Nabi SAW, maka sesiapa yang dia memberikan peringatan, peringatan dekat sini maknanya adalah adzikr, memberikan peringatan, ingatkan manusia, bagi nasihat. Jadi kalau nasihat-nasihat itu memang ia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia kena sabar, kena banyak sabar. Seperti mana orang-orang yang menolak Al-Quran itu pun mereka sabar dalam mempertahankan kebatilan mereka. Itu adalah tujuan bagi surah Sad. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut adakah benar tujuan surah Sad ini seperti yang dicadangkan, maka kita lihat segmen ayatnya. Okey, surah Sad ini kita lihat pendekatan pada pembukaan dengan penutupan. Kalau sebelum ini mungkin kita bentang dulu penutup, kita bentang dulu bahagian satu, pembuka, bahagian satu, bahagian dua, mungkin terus kepada penutup. Setengah surah kita bahagikan dia kepada 5, ada pembuka, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, ada penutup. Tapi untuk kali ini kita terus gabungkan pada perbincangan segmen ayat yang duduknya pada pembuka dan ada segmen ayat yang kita letakkan di sebagai penutup. Okay, jadi surah Sad ini 3 ayat yang pertama kita jadikan ia sebagai penutup. Manakala ayat 86, 87, 88. Maknanya 3 ayat yang terakhir kita jadikan dia sebagai penutup. Tadi pembuka ni penutup. Saya mungkin salah sebut tadi. Okey, maknanya 3 ayat pertama jadi pembuka, 3 ayat terakhir 86, 87, 88 kita jadikan sebagai penutup. Dan cuba tuan-tuan buatkan perbandingan berkaitan pembuka dan penutup ni
Kalau kita baca dekat ayat 1, dekat pembuka surah Sad, Allah menyebutkan Quran ini fungsinya adalah untuk memberikan peringatan. Okay. Kemudian ayat yang kedua, Allah menyebutkan tentang sikap manusia yang sombong, yang degil terhadap Al-Quran yang berfungsi untuk mengingatkan mereka. Lepas tu ayat yang ketiga, Allah menyebut tentang ancaman azab bagi siapa-siapa yang dia sombong terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tujuannya untuk mengingatkan manusia. Jadi kalau tuan-tuan nak nampak dengan lebih jelas lagi ayat 1, 2 dan 3, maka kenalah tengok kepada ayat dan terjemahan dia. Okay, kalau tengok pada ayat terjemahan dia, ada saya letakkan. Cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik. Dekat ayat 1, 2 dan 3 ni, kita akan mendapati Allah menyebut tentang apa? Pertama ada huruf Sad lah. Lepas tu Allah kata ayat pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikr. Allah kata demi Al-Quran yang mengandungi zikr, iaitu peringatan. Jadi Al-Quran ini mengandungi peringatan. Walaupun peringatan dekat sini zikir ni, maksudnya Quran ni kerja dia, fungsi dia lalu ingatkan kita. Kita ni kan mudah lupa. Sebab tu tuan-tuan ikut sampai juzuk ke-23 kan. Kita akan jumpa macam topik yang sama macam juzuk-juzuk lain. Ingat tak? Kan kita berulang kan. Jumpa topik ketuhanan, jumpa topik kerasulan, jumpa topik tentang hari kiamat. Berulang topik itu dalam surah-surah Al-Quran yang lain. Kenapa? Kenapa berlakunya pengulangan menyebut topik-topik yang sama? Itulah fungsi untuk mengingatkan, zikir, mengingatkan. Sebab manusia ni dia memang perlu diingat selalu. Bagi itulah fungsi Quran. Tetapi Allah kata ada manusia yang fi izzatin wa syiqaqin. Tapi orang kafir ni mereka tak nak terima walaupun selalu diingatkan, mereka sombong dan mereka bermusuh dengan Al-Quran yang sebagai zikir itu. Lepas tu Allah membuat ancaman kepada mereka. Okey. Cuba tuan-tuan lihat pula kepada penutup. Kalau tengok dekat penutup surah Sad ini, tuan-tuan jumpa Allah menyebut tentang siapa yang menyampaikan peringatan tu. Sebab dekat pembuka 3 ayat pertama, Allah tidak menyebut siapa yang menyampaikan peringatan itu. Tapi dekat penutup, Allah menyebut dengan jelas, iaitu Rasul yang dia telah menyampaikan peringatan dari Al-Quran. Tapi dekat penutup ayat 86 ni, Allah menyebut tentang Rasul yang menyampaikan peringatan tu, dia tak minta upah pun. Okey, dia ikhlas. Okey, lepas tu ayat nombor 87, Allah Ta'ala kata, Quran ni adalah peringatan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. 87 ada kaitan dengan ayat yang pertama. Ayat 86 ada kaitan tak dengan ayat yang pertama? 86 ada kaitan tak manusia yang sombong kepada yang menyampaikan peringatan? Lepas tu 88 Allah mengatakan, apa? Nanti kebenaran Al-Quran itu pasti mereka akan mengaku ia benar. Pasti akan terungkap. Jadi kalau kita ambil sedikit waktu, kalau kita kombinasikan antara pembuka surah Sad dengan penutup surah Sad ini, kita dapati dia apa? Dia mempunyai perbahasan yang saling berkaitan, saling mengukuhkan
antara satu sama lain. Kalau dekat ayat pertama, Allah cuma mengatakan Quran ini adalah untuk memberikan ingatan, peringatan zikr. Kan? Tapi dekat ayat 87, Quran kata peringatan tu untuk semua. Jadi, kita nampak cantiknya susunan ayat pada pembuka dan penutup. Jadi, kalau kita sekadar tengok pembuka penutup ni macam dah dapat tujuan surah tadi, tengok pembuka penutup ni ada kaitan kan? Kalau kita tengok dekat pembuka tu kan, perintah sabar menyampaikan peringatan. Jadi, peringatan tadi kita tahu dah. Tentang apa? Al-Quran. Kenapa nak kena sabar? Sebab tadi kan mereka sombong dan mereka bermusuh. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, mereka ni tetap nak berada di atas kebatilan. Jadi nak tahu lebih lanjut, kita kena tengok pada ayat yang berikutnya. Setahap mana mereka nak sabar berada di atas kebatilan. Okay. Jadi kita dah selesai dekat segmen pembuka penutup. Okay, saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu ayat 4 sampai ayat nombor 17. Jadi kalau tuan-tuan baca dekat ayat 4 dan sampai 17 ni, Allah mengemukakan tentang apa? Allah mengemukakan tentang betapa hairannya, betapa takjubnya orang Arab musyrikin ni terhadap Nabi yang diutuskan memberikan peringatan. Jadi bahagian pertama ni, dia ada kaitan dengan siapa? Dia ada kaitan dengan penyampai peringatan itu. Maknanya, mereka tak nak terima Nabi SAW ini. So mereka menunjukkan seperti hairan kan, kenapa Muhammad ini dilantik sebagai nak menyampaikan peringatan dari Quran tu. So kumpulan ayat 4 sampai 17 ni, Allah Ta'ala menyebut tentang apa kehairanan mereka. Lepas tu Al-Quran bantah Al-Quran bangkang. Yang mula mereka merasa hairan, sepatutnya taklah mereka merasa hairan. Okey, nak tengok contoh apa yang mereka merasa hairan tu. Okay, cuba kita tengok. Saya bawakan ayat nombor 4, 5 dan tengok ayat 6 sampai ayat nombor 7. Kita akan dapati apa di antara bentuk kehairanan mereka. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, kita boleh bukalah muka surat nombor 453 kalau nak tengok ayat 4 dan ayat 5. Okay, cuba perhatikan baik-baik. Apa yang mereka rasa hairan tu? Okey, dalam bahasa Quran, Allah panggil hairan tu apa? Adalah macam ta'jub. Ta'jub. Jumpa tak perkataan? Wa'ajibu. Mereka kata apa? Wa'ajibu an ja'ahum mundhiru minhum. Saya. Okey. Ayat yang sini kalau kita tengok, cuba kita perhatikan baik-baik dekat terjemahan dia. Tengok mereka kata apa? Mereka berasa hairan, wa'ajibu. Mereka rasa ajaib, mereka rasa macam takjub sangat. Kenapa mereka didatangi seorang Rasul Munzir, seorang pemberi peringatan di kalangan mereka sendiri? Jadi apa kehairanan mereka? Mereka hairan, kenapa Rasul itu macam diorang? Kenapa dia manusia? Kenapa Muhammad pula boleh jadi Rasul? Kami pun manusia, dia pun manusia. Itu kehairanan mereka yang pertama. Lepas tu bukan sekadar mereka hairan, mereka tuduh pula Muhammad ni seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Lepas tu dekat ayat nombor 5, mereka hairan lagi apa tau? Mereka hairan, kenapa peringatan yang Muhammad sampaikan tu dia ajak
kepada Tuhan tu dalam banyak-banyak Tuhan. Kenapa dia ajak Tuhan tu jadi satu? Kalau kita baca ayat tu, aj'ala alihata ilaha wahida. Mereka kata, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu je? Dia rasa pelik tau. Sebab selama ni mereka percaya ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan ni lah, Tuhan gelap lah, Tuhan terang lah. Ada Tuhan laut lah, ada Tuhan langit lah, Tuhan kat hutan lah. Mereka percaya Tuhan ni banyak. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dakwa dia Rasul pula, dia mengajak, Tuhan tu satu je. Lepas tu mereka kata apa? Inna hadha la syai'un ujab. Mereka kata, oh ini satu perkara yang menghairankan, menakjubkan. Okey, saya bawa dua contoh kehairanannya. Jadi kalau kita baca pada kumpulan ayat-ayat tu, kita akan jumpalah berapa lagi kehairanan mereka, dan Allah telah membatuhkan, menyatakan apakah bantahan yang mereka rasa hairan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 4 sampai 17. Tapi saya nak tunjuk satu lagi ayat supaya tuan-tuan jelas macam mana mereka ni bersabar di atas kebatilan tu. Kita tengok dekat ayat dia. Tengok ayat nombor 6 Ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7. Okey, tengok mereka kata apa Mereka kata apa? Allah Taala berfirman, bermaksud lalu pergilah ketua-ketua mereka sambil kata apa? Ketua-ketua mereka kata apa? Animshu wasbiru ala alihatikum. Tengok pada ayat ni kita akan dapati tepat seperti mana tujuan surah tadi. Tengok dia kata apa? Mereka kata jalanlah terus kamu semua dan bersabarlah. Tengok, ketua tu minta sabar dalam isu apa? Dia berkata jalanlah terus. Maksud dia kata, tak payah dengarlah ahli sihir yang penipu ni. Ada ke dia Rasul? Dia manusia macam kita. Apa tu dia berkata, peliklah ajaran yang mengajak kepada mengesahkan Tuhan ni. Maka pembesar-pembesar dia kata apa? Jalan terus, tak payah peduli. Lepas tu mereka kata apa? Tapi kita kena sabar ya, kita semua kena sabar. Sabar apa? Untuk menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Maknanya mereka bersabar untuk berada di dalam kepercayaan yang syirik. Dah faham Tengok kesabaran dekat situ. Jadi daripada ayat ini, cuba kita patah kembali kepada tujuan surah Sad. Nampak tak? Kita akan nampak dengan lebih jelas kan? Bahawa surah Sad ni surah yang mengajak kepada siapa-siapa yang nak menyampaikan peringatan ayat-ayat melalui ayat-ayat Quran, dia kena sabar apabila menghadapi orang-orang yang menolak ayat-ayat Quran. Seorang menolak ayat Quran ni, dia akan bersabar juga untuk menolak ayat-ayat Al-Quran Karim. Itulah musuh-musuh kepada ayat Al-Quran Karim. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan dengan bahagian yang kedua. Menariknya bahagian yang kedua ini, ayat 17 sampai 48. Ayat nombor 17, dia bermula sedikit dengan ayat nombor 17. Kita tengok ayat nombor 17 sampai ayat nombor 48. Sekejap ya. Okey, bahagian satu ni, kejap ya. Kita buat sedikit pembetulan supaya kejap ya, bagi saya sedikit waktu untuk saya buat sedikit pembetulan. Okey. Ayat ni. Okey, saya buka kembali di nota tadi ya. Okey. Allahumma salli wa sallim ala Nabi kita. Sekejap. Dia baca hang sekejap. Okey. Kita tengok bahagian yang kedua, ayat nombor apa? Nombor 17 sampai nombor 48. Okey, dekat ayat ni, dalam segmen kumpulan ayat ni tuan-tuan, Allah memuatkan
kisah para rasul. Okay. Kisah para rasul ni maknanya rasul-rasul yang sebelum Nabi SAW ni, Allah Ta'ala cerita tentang rasul-rasul sebelum Nabi. Yang mana rasul-rasul ini bukan Allah saja-saja nak cerita, tetapi dia ada sudut utama dari nak menunjukkan macam mana para rasul tu dia sabar. Ingat tak tadi apa tujuan surah Sad? Apa kaitan huruf Sad dengan sabar kan? Lepas tu dekat ayat ni Allah bawa kisah para rasul, yang para rasul ini mereka telah melalui dalam hidup mereka dengan penuh sabar. Okey, apa ujian yang mereka tempuh dalam hidup mereka tetapi mereka ni sabar. Jadi kita kena tengok, kalau kita pecahkan ayat-ayat yang lebih terperinci, kita akan dapati mula-mula Allah cerita tentang Nabi Daud. Ayat 17 sampai 26. Nabi Daud ni dia sabar tentang apa? Nabi Daud ni Allah uji dia tentang kekuasaan yang dia miliki, kepandaian dia dari sudut menyelesaikan kes. Nabi Daud ni kalau orang ada isu, ada perbalahan, pertelingkahan, so nak selesaikan kes, mereka akan jumpa Nabi Allah Daud. So Allah uji Nabi Allah Daud dari sudut dia bias tak? Dia pilih kasih tak? Dia tentukan hukum tu benar ataupun tidak. Tapi Nabi Allah Daud dia sabar dalam memberikan keputusan. Jadi nak tahu cerita apa, isu kes apa, maka kena tengok pada ayat 17 sampai ayat nombor 26. Jadi kita nak tahu cerita apa, kena tengok cerita. Ada seorang ni dia ada 99 ekor kambing betina, dan seorang lagi ada seekor kambing betina. Ada dua orang yang mengadu isu tentang kambing. Nak tahu lebih lanjut, nanti kena tengok dekat 17 sampai 26. Kemudian Allah bawa kisah Nabi Daud. Ni ayat 30 sampai 40. Nabi Allah Sulaiman, maafkan saya, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman ni ujian dia apa? Dia adalah diuji Allah dengan ujian nikmat. Dia mempunyai kuda-kuda dia. Allah nak tengok dia lalai tak dengan harta yang dia ada. Kalau zaman kita sekarang mungkin ada orang Allah uji dengan kereta-kereta dia, masya-Allah. Dia habiskan masa dia tak dengan kereta dia. Macam Nabi Allah Sulaiman ni dia diuji dengan kuda-kuda dia. Ayat 30 sampai 40. Tentu kena dapatkan maklumat kenapa dengan kuda-kuda dia ni. Kemudian Allah datangkan kisah Nabi Ayub ayat 41 sampai 44. Kalau sebut Nabi Ayub, semua orang akan ingat ujian bencana yang Allah timpa kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memang orang nampak jelas ujian dari sudut apa? Musibah, dia sakit, dia kehilangan harta benda, dia kehilangan keluarga. Itu pada Nabi Ayub. Tapi cuba kita fikirkan sejenak kan. Kenapa kisah Nabi Ayub ni Allah letak dalam surah Sad? Pernah tak kita terfikir? Kita baca ayat Quran tu kan? Tapi pernah tak kita berfikir kenapa kisah Nabi Ayub ni yang dia sakit, akhirnya Allah suruh letakkan kaki dia ke tanah kan, mengalir air, lepas tu dia mandi, semua tu kan. Kenapa kisah dia dekat surah Sad? Semua orang akan tahu, sebut je kisah Nabi Ayub, orang kata dia diuji dengan kesakitan, kehilangan harta benda. Tapi persoalan kita, kenapa Allah tak ada surah Sad? Ada kaitan dengan tujuan surah kita baca tadi tu? Ada kaitan dengan huruf Sad itu, ada kaitan dengan sabar tak? Allah ni maha bijaksana. Kerja kita lah kena mencari jawapan. Kenapa?
mesti ada kaitan ia dengan ayat-ayat 88 ayat tu dalam surah Sad. Lepas tu Allah bawalah kisah Nabi Allah Ibrahim bersama dengan zuriat-zuriatnya. Zuriat-zuriatnya di sini membawa maksud apa? Macam anak dia, cucu dia, macam Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Itu pun Allah sebutkan pada ayat 45 sehingga ayat nombor 48. Tapi kisah Rasul-Rasul ni tuan-puan, ia semua ada kaitan dengan ujian apa? Ujian sabar. Nabi Daud sabar dalam memberikan keputusan. Nabi Sulaiman sabar diberikan ujian dengan kenikmatan. Nabi Ayub ujian sabar dalam menghadapi bencana. Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim dengan zuriat-zuriatnya yang lain. Okey. Jadi kita lanjutkan tuan-tuan pada segmen ayat yang berikutnya, iaitu ayat 49 sampai ayat nombor 64. Allah menyebutkan ayat yang berbentuk perbandingan dekat sini. Ya. Ingat, dia punya tiga dia sebenarnya tentang perbandingan. Perbandingan itu dia mesti kalau sebut membandingkan, mesti ada dua pihak, betul. Okay. Allah membandingkan dari sudut apa? Balasan. Tentulah balasan di hari akhirat. Antara siapa dengan siapa? Antara orang yang pertama adalah orang yang bertakwa dibandingkan dengan orang yang melampaui batas. Maksudnya orang yang tidak bertakwa. Nak tahu apakah bentuk perbezaan balasan, maka kita kenalah lihat ayat 49 sampai 64. Okay. Bagi memudahkan tuan-tuan menyimak, mari kita lihat. Saya ada letakkan seberingkas maklumat dia. Okay. Lihat kotak yang sebahagian orang yang bertakwa dan orang yang melampaui batas. Ayat 49 sampai 54, ayat 55 sampai 64. Okey. Orang yang bertakwa ni, dia dapat nikmat zahir batin. Kita tak nikmat batin dekat surah Sad tu apa? Batin ni macam perasaan yang gembira. Dia dipanggil nikmat dalaman. Syurga ni dia bukan ada sekadar nikmat zahir. Zahir ni macam mana? Macam kita dapat rasa makan dia, sentuh dia, lihat dia. Tapi batin ni merujuk kepada nikmat jiwa, pada perasaan. Begitu juga orang yang bertakwa ni, Allah bagi dia nikmat tu kekal. Dia boleh dapat berterusan sampai bila-bila. Tapi orang melampaui batas ni, dia dapat nikmat apa? Mereka dapat nikmat azab. Azab mereka pun zahir dan batin. Okay. Kemudian mereka kekal dalam azab dan mereka akan lalui azab itu dengan penuh penyesalan yang teramat sangat. Tapi bukan sekadar itu saja. Orang masuk syurga ni, dia saling bergaduh di dalam syurga. Bergaduh ni apa? Dia salahkan orang ni salahkan orang ni dah penyebab dia. Dia saling kutuk, mengutuk, laknat, melanat, kecam, mengkecam di dalam neraka. Itu tuan-tuan boleh baca dekat ayat nombor 59, ayat nombor 60, ayat nombor 61. Kita akan jumpa. Jadi kita jumpa segmen ayat bermula 49 sampai 64 ni adalah menyebut tentang balasan yang Allah beri kepada dua-dua pihak tetapi dibandingkan. Okay. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang keempat. Surah Sad ini
bermula ayat 65 sampai 85, Allah menyebutkan tentang keesaannya. Dalam masa yang sama, Allah nak mengukuhkan Rasul yang Allah hantar tu dia benar-benar seorang Rasul, dan Allah menyebutkan macam mana permulaan berlakunya antara yang membawa kebenaran lawan dengan kebatilan. Sebab tu kalau kita baca kisah Nabi Adam ni, sebenarnya jumpa kisah Adam, jumpa kisah Iblis, sebenarnya Allah Ta'ala nak highlightkan, nak ingatkan kita, nak bagi tahu kepada kita bahawasanya hidup ni mana yang hak, yang benar, nanti dia akan berlawan, dia akan bertembung, dia akan bermusuh dengan yang batil. Maka Allah bawa kisah Nabi Adam dan Iblis ayat 71 sampai ayat nombor 75. Okay. Dah selesai bahagian 4 ni, kita terus pergi kepada, dah habis dah 65 sampai 85. Mana yang lebih ayat dia, kita dah bincang tadi. Dekat mana? Dekat penutup yang kita pasangkan sebelah-sebelah tadi, 86 sampai 88. Maka selesailah surah Sad bagi segmen juzuk yang ke-23. Ini bermakna tinggal lagi berapa ayat? Tinggal lagi berapa surah? Satu surah saja, itu surah Az-Zumar. Okay, mari kita tengok surah Az-Zumar sama-sama. Okey. Kita lihat surah Az-Zumar. Baik, siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat 458. Okey, permulaan surah Az-Zumar. Okey, apa maksud Az-Zumar? Az-Zumar bermaksud rombongan. Rombongan. Rombongan siapa? Bukan rombongan sekolah. Bukan rombongan Cik Kia. Tapi rombongan tu rombongan apa? Nak tahu tak rombongan apa? Tapi dekat dalam juzuk 23 ni, juzuk 23 ni, juzuk 23 ni kita tak jumpa lah, kita tak dapatkan keseluruhan maklumat tentang apa itu Az-Zumar. Okey, Az-Zumar ni sebenarnya adalah rombongan yang masuk dalam syurga dan rombongan yang Allah nak masukkan dia ke dalam api neraka. Itulah Az-Zumar. Menunjukkan kepada kita bahawasanya orang yang masuk syurga, orang yang masuk neraka ini, penghuni masuk syurga dan neraka, mereka akan masuk secara berombongan. Okey, cuma perkataan Az-Zumar kita tak jumpa pada juzuk yang ke-23 ni, kerana ayat yang menyebut tentang rombongan yang masuk dalam neraka, rombongan yang masuk ke dalam syurga ini, ia berada pada juzuk yang ke-24. Ayat yang cerita tentang masuk neraka dengan apa? Dengan Zumara, duduk pada ayat yang ke-70 lebih. Kita boleh tengok dekat ayat nombor 71, kita boleh tengok dekat ayat nombor 72, kita akan jumpa orang masuk neraka secara Zumara, orang masuk syurga dalam keadaan apa? Ilal jannati Zumara. Tapi saya sebut awal-awal, Az-Zumar adalah rombongan yang merujuk kepada yang masuk syurga atau masuk api neraka. Justru itu, kalau kita tengok tujuan surah Az-Zumar,
surah Az-Zumar ni Allah sebenarnya nak membuat perbandingan apa? Manusia yang hidup dekat dunia ni ada perbezaan dibandingkan antara siapa dengan siapa. Okey, ingat dia punya kata kunci dia dekat surah Az-Zumar ni, ingat rombongan. Kenapa dengan rombongan ni? Oh, ada rombongan yang masuk syurga, ada rombongan yang masuk neraka. Sama ke cara mereka berombongan tu? Jawapan tentulah tidak sama. Maka surah Az-Zumar ini surah yang Allah nak paparkan kepada kita seolah-olah Tuhan nak bagi kita pilihan. Kau nak pilih kumpulan yang nanti pergi rombongan ke syurga ke? Kau nak pergi pilih kumpulan yang masuk rombongan ke dalam api neraka? Maka surah ni maka surah ini dia menyebutlah perbandingan ciri-ciri antara siapa ni? Orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang mensyirikkan Allah. Allah membuat perbandingan. Perbandingan tu sebenarnya sudah dapat diketahui semasa di dunia dan juga di akhirat. Kalau ke akhirat tu tentulah tentang balasan. Kalau dekat dunia tu ada ciri-cirinya. Orang yang mentauhidkan Allah, apa cirinya? Orang yang mensyirikkan Allah, apa cirinya? Tetapi dia datang dalam bentuk membuat perbandingan. Okey, nak nampak dengan lebih jelas, sudah pasti kita kena memasuki pada segmen ayat. Jadi kalau kita tengok 31 ayat yang berada dalam juzuk ke-23 ni, kita boleh pecahkan ia kepada dua kumpulan ayat. Dua ke tiga saya dapat ada berapa ada 3 kumpulan ayat yang kita bahagikan dulu. 3 ayat yang pertama. Okey, 3 ayat yang pertama ni tuan-tuan, Allah menggabungkan cerita tentang Al-Quran. Lepas tu Allah menyebutkan tentang orang yang mentauhidkan Allah. Lepas tu Allah menyebut orang yang mensyirikkan Allah. Maknanya mula-mula lagi surah Az-Zumar Allah telah menyebutkan perbandingannya. Allah dah membandingkan. Kan? Kita baca ayat 3 ayat pertama ni, kita dah dapati Allah membawa kita, mula-mula lagi Tuhan telah membuat perbandingan. Okey, orang yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah macam ni. Orang mensyirikkan Allah ni macam ni. Lepas tu dalam masa yang sama Allah menerangkan apa balasan nak bagi kepada dua-dua kumpulan ni. Okay, itu tak nak nampak lebih jelas perbandingan dia. Mari kita tengok ayat dia. Okay, perhatikan baik-baik dekat ayat tu. Kalau tuan-tuan baca dekat ayat yang kedua. Okey, ayat pertama tu saya tak bawa kerana ia ada kaitan dengan penurunan Al-Quran daripada Allah yang Maha Perkasa. Tapi kita tengok ayat nombor 2. Perhatikan baik-baik. Ayat nombor 2 mula-mula Allah sebut golongan yang mana? Golongan yang fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ini kumpulan pertama. Lepas tu Allah sebut kumpulan kedua yang mereka ni apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum, sampailah hujung ayat ni. Nampak tak dua perbandingan? Nampak dua perbandingan kan? Okey, ada golongan 1, ada golongan 2. Dalam ayat yang awal-awal ni, ini baru ayat 2. Lepas tu ayat yang kedua itu Allah juga menyebut apa balasan. Nampak tak? Apa balasan dia? Nak bagi kat siapa?
nak bagi dekat golongan 1, apa balasan nak bagi dekat golongan 2 ni? Okay, nak tahu balasan dia ada dekat ayat 2 tu juga Allah dah kata. Dekat ayat 3 tu Allah dah kata dah. Apa dia? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifu. Jadi kita tengok ayat terjemahan dia. Cuba tengok yang saya warnakan dengan warna hijau ke biru. Saya pun confuse warna. Ambillah warna hijau biru kan. Biru kehijauan kan. Okey, dekat ayat 2 tu Allah sebut golongan pertama. Siapa dia? Yang menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Tapi masuk ayat 3 Tuhan sebut golongan nombor 2. Ni tu warna kuning tu. Orang musyrikin yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Lepas tu cuba tengok dekat tulisan yang di-highlightkan dengan warna kelabu ni. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah akan menghukum mereka. Menghukum mereka ni tentang apa? Memberi balasan. Mereka ni siapa? Mereka yang kumpulan pertama, mereka yang kumpulan kedua. Okey. Maklumat ni kita dapat pada tengah-tengah surah ke? Kita dapat pada awal-awal surah Az-Zumar. Jadi, cuba kita tengok tujuan surah tadi. Tepat tak? Kita tengok tujuan surah. Membuat perbandingan ciri-ciri di dunia dan balasan di akhirat antara siapa dengan siapa? Orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang mensyirikkan Allah. Tapi sebenarnya tujuan surah ni, dia bukan hanya melihat pada ayat 1, 2 dan 3 saja. Dia tengok juga kepada keseluruhan ayat. Tapi seolah apa kita dapat belajar? Kita dapat belajar rupanya pada permulaan pun dia sudah menyebutkan apa kita nak jumpa nanti dekat ayat yang ke depan lagi, tengah ayat nak sampai ke habis surah Az-Zumar. Okey. Jadi tuan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita tengok bahagian ayat yang pertama. Itu ayat 4 sampai ayat nombor 21. Jadi kalau kita baca ayat 4 sampai 21 ni, Allah menegaskan tentang keesaannya. Lepas tu perintah mengikhlaskan ibadat hanya kepadanya. Lepas tu Allah membuat ancaman bagi siapa-siapa yang melakukan kesyirikan. Jadi kita jumpa macam ada dua perbandingan lah. Orang yang mengikhlaskan ibadah, orang yang buat kesyirikan. Okay. Kemudian habis ayat 21, naik pada ayat nombor 22 sampai ayat nombor 37. Walaupun ayat kita yang kita nak bincang dalam juzuk yang ke-23 ni kan sampai ayat 31 saja. Tapi ayat 31 ni dia duduk dalam kumpulan ayat sampai 37. Tentang apa? Tentang bagaimana orang-orang musyrikin ni dia punya tak nak terima Nabi Muhammad SAW ni. Dia buat apa? Dia menggunakan hujah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan takdir. Kena tengok ayat 22 sampai ayat nombor 37. Jadi kalau kita tengok ayat 22 sampai 37 ni, Allah sebenarnya menyatakan juga bukan sekadar apa hujah yang digunakan oleh orang musyrikin tentang takdir ni, tapi Allah juga membuat bantahan. Maknanya ada dua perkara. Ada hujah alasan orang kafir dan Allah mendatangkan bantahan.
Tentang apa? Tentang apa? Yang menggunakan isu tentang taqdir. Okey. Jelas tentang perempuan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sekejap ya. Kita lihat contoh ayatnya. Kita ada masa lagi tak? Okay. Kalau kita baca dekat surah Zumar, kita tengok ayat 22 sampai 37. Kalau siapa-siapa yang ada mushaf Quran, tuan-tuan muka surat nombor 461 sehingga muka surat 462. Okey. Okay. Kalau tuan-tuan buka dekat situ, kita akan mendapati Allah menyebut tentang apa? Tentang penolakan orang-orang kafir terhadap hidayah Islam. Hidayah apa? Hidayah yang Al-Quran yang agung. Quran yang Allah turunkan sebagai pemberi peringatan. Jadi kalau nak nampak dengan lebih jelas lagi perbincangan tentang apa tentang segmen ayat bagi surah Az-Zumar, maka kita kena lihatlah nanti pada perbahasan yang lebih lanjut pada segmen juzuk yang ke-24. Jadi untuk juzuk yang ke-23 ni, saya kira tuan-tuan dan puan jelas tentang apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, apa yang Allah nak betulkan kita, apa yang Allah nak kukuhkan tentang akidah kita, iman kita. Sebab ini adalah surah yang makiyah. Moga-moga kita semakin menjadi seorang yang berpegang kepada tauhid yang kuat, sebab kita selalu dengar balasan, perbandingan balasan. Semoga Allah menjauhkan kita daripada ujian-ujian yang boleh menggugurkan, membatalkan iman kita, kepercayaan kita yang benar terhadap Allah, terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey, maka kita selesailah bagi surah Az-Zumar, maka selesailah pengisian kita untuk bahagian yang kedua, juzuk yang ke-23. Insya-Allah besok malam kita akan masuk nanti kepada juzuk yang keberapa? Juzuk yang ke-24. Kita mula dengan surah Az-Zumar. Lepas tu kita masuk surah Ghafir. Lepas tu kita sambung lagi dengan surah yang berikutnya, surah Fussilat. Kemudian kita akan berhenti pada ayat yang ke-46 surah Fussilat. InsyaAllah. Kita bertemu pada malam yang berikutnya insya-Allah. Kita cuba sebab surah dia agak tidak terlalu banyak. Jadi kita cuba untuk selesaikan juzuk yang ke-24 ini pada malam besok. Maka tengok malam ni pun kita sempat habiskan sebab malam ni kita pergi pada bahagian 2. Kan? Sebenarnya kalau kita gabung bahagian 1, bahagian 2 pun dah ambil masa hampir 2 jam. Tapi tak apa. Kita ada waktu lagi, kita belajarlah secara pelan-pelan. Yang paling penting sekurang-kurangnya kita tahu
juzuk ini tentang apa, surah ini tujuannya apa. Moga-moga kita semakin faham nasihat, peringatan yang Allah nak sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Saya berhenti dengan kadar ini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada malam yang berikutnya. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita. Allah sentiasa membimbing kita pada pada jalan siratal mustaqim. Kita sudahi perbincangan kita pada malam ni, ulang kaji kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.